Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Sulhi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk menunaikan fardu Jumaat pada hari ini. Pertama, sebagai makluman awal untuk pengetahuan jemaah, surau kita akan mengadakan beberapa program sempena kemerdekaan pada 28 hari bulan Ogos. Kita ada Maulana Helmi, kosongkan jadual tuan-tuan bersama-sama kita. Salah-salah ulama Maulana Helmi akan berada di surau ini insya-Allah pada 28 dan pada 31 Ogos insya-Allah dua Hasan kita bawakan untuk berada di surau kita sempena kemerdekaan. Jadi tolong kita cepatlah ramai-ramai. InsyaAllah saya akan ingatkan tuan-tuan pada minggu-minggu akan datang. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih yang telah menyumbang kepada surau ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat sama-sama memakmurkan surau yang mulia ini insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyeru kepada sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu arba, menyatakan bahawa Nabi SAW menegaskan bahawa ad-dinun nasihah, yakni agama itu adalah nasihat. Kita beruntung kerana bertanggungjawab. Agama ini telah digalas. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslih yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah dalam suratul A'raf ayat 62, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nabi Hud juga mengatakan kepada kaum 'Ad dalam suratul A'raf ayat 68, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan ayat-ayat tadi itu menjelaskan kepada kita hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, iaitu seruan melaksanakan kemakrufan, yakni mengajak kepada kebaikan, serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab yang terpenting selepas salat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat, bermula daripada pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul satu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairu ummah, yakni sebaik-baik umat, kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan kegemilangan Islam menyelah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menerima sebarang nasihat yang baik, respon sewajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala melalui kitabnya Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilu
qabuluha li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murrun. Nasihat itu mudah, yang sukarnya adalah menerimanya, kerana bagi yang mengikut hawa nafsu maka nasihat itu terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan angkuh. Akibatnya nasihat walaupun berdiri di atas kebenaran, walaupun berdiri di atas ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif kerana munculnya anggapan bahawa budaya pesan berpesan tegur menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan dan semata-mata nak menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing. Ada yang mengatakan jangan sibuk hal orang lain, ada yang mengatakan cermin dulu diri sendiri sebelum beri nasihat dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contohi. Allah Subhanahu wa taala menempelak sikap mempetikai nasihat yang baik sebagai perbuatan keji, seperti mana yang diperingatkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadal kalam ila Allah ayyaqul ar-rajul lir-rajul ittaqillah fayaqulu 'alaika binafsik, iaitu dikatakan sesungguhnya, maksud daripada hadis tadi, maksudnya sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah, lalu perkataan itu dibalas jagalah tepi kain sendiri. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah dalam landasan syariat. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk membetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usah kita hanya memilih individu-individu tertentu sahaja untuk menasihati, kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam firman Allah suratul Furqan ayat yang ke-7, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka pula berkata, mengapa rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya, yakni sebagai saksi yang membenarkannya. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama menghayati intipati khutbah yang disampaikan. Yang pertama, umat Islam hendaklah berlapang dada dan menerima teguran untuk membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan. Manakala yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para nabi dan rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur menegur dan nasihat menyiasati dalam rangka membina masyarakat khaira ummah. Yang keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersifat terbuka menerima teguran dan nasihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari sudut hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwadhifain wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyada'id wal mihal bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.